السلام عليكم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Ayat 83 juga Zajrul. Teguran daripada Allah Ta'ala kepada umat Islam yang pada zahirnya Islam, tapi dalamannya tidak. Daripada alamat-alamat yang Allah beritahu pada ayat 83, maknanya Muslim hakiki tidak seperti ayat ini, iaitu cuba menghebohkan berita tanpa diselidik dan diteliti terlebih dahulu. Sebab menyampai dan menyebarkan berita, kalaulah jenis berita palsu, dia boleh merosakkan perpaduan ataupun merosakkan kerja-kerja yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya berita yang menakutkan. Jadi orang akan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan susah payah. Tiba-tiba berita itu palsu. Jadi ramai orang susah, ramai orang yang berhenti tugas dan meninggalkan kerja. Kurang kerana berita yang disebarkan itu palsu. Dan itu bukan sifat orang mukmin yang tulen. Biasanya sifat ini adalah sifat orang munafik. Dia juga kesinambungan pada ayat-ayat sebelum. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Dan apabila datang kepada mereka amrun. Amrun sini suatu berita berbentuk minal amni, sama ada kemenangan dalam peperangan, awil khaufi, atau berita yang menyebabkan takut, yakni kekalahan dalam peperangan. Jadi berita kalah ataupun menang dalam peperangan ini, dia memberi kesan besar kepada rakyat. Jadi orang munafik biasanya dia aza'u bih,
ia cuba sedaya upaya dapat menghebohkannya supaya diketahui oleh umum. Mana adza'u jawab bagi idza. Maka maknanya apabila datang kepada mereka itu suatu berita mengenai kemenangan atau berita mengenai kekalahan, mereka terus menghebohkannya, menghebohkan berita itu. Ya, sepatutnya tidak begitu. Jadi berita yang boleh menggugakkan keamanan negara ataupun boleh menggugakkan boleh menggugakkan ini kedamaian masyarakat, ketenangan masyarakat, tidak sepatutnya dihebohkan. Caranya, Allah kata caranya, walau radduhu, kalau mereka itu serahkan berita itu kepada Rasul, mana pemimpin, wa ulil amri minhum, atau ketua-ketua di kalangan mereka. Dan saya apabila berita disampaikan kepada Rasul atau pada pemimpin, mana berita ni sampai kepada yang mahir dalam agama ataupun pemimpin di kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu, dan saya akan dapat tahu oleh orang yang yastanbitunahu, oleh orang yang akan dapat mengeluarkan daripada berita itu apakah dia patut disebar atau sebaliknya. La'alimahu dengan mana dapat tahulah akan berita itu oleh orang yang dapat mengeluarkan keputusan sama ada berita itu patut disebar atau sebaliknya di kalangan mereka. Dan saya cara itu akan memberi keselamatan, akan beri keselamatan. Jadi di kalangan ulil amri dia ada alladzina yastanbitunahu, orang-orang yang mampu berusaha kaji menyelidik tentang berita ini patut disebarkan atau tidak patut. Orang yang istinbat sini orang yang ada kemahiran, ada pengalaman yang banyak untuk dia meneliti berita-berita itu. Minhum di kalangan ulil amri. Minhum dhamir kembali pada di kalangan ulil amri, sebahagian mereka ada kemampuan untuk dapat mengeluarkan daripada kajian yang teliti apakah berita ini patut disebar atau sebaliknya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dan rahmatnya, iaitu kurniaan Allah Ta'ala ini diberi kepada kamu kitab petunjuk, iaitu wahyu Al-Quran. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dibagi kepada kamu Rasul yang dipilih untuk membaca kitab petunjuk itu, dan kalaulah Allah Ta'ala tidak memberi rahmatnya kepada kamu dengan diturunkan ayat demi ayat bagi memperbetulkan cara dan keadaan kamu, kalau tidak kerana Quran, kalau tidak kerana Rasul, kalau tidak kerana tarbiyah daripada Allah, lattaba'tumus syaitan, kamu semua ni akan ikut syaitan. Kamu semua ni akan ikut syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit. Kecuali sedikit ni orang yang memang terpilih daripada gangguan syaitan saja akan selamat. Jadi kurniaan Allah dan rahmatnya terdiri pada Quran dan juga Nabi. Kerana itulah kamu selamat dan terhindar daripada syaitan. Kalau tidak, kamu juga akan ikut syaitan kecuali sedikit. Ayat seterusnya targhib kepada jihad. Faqatil fi sabilillah, maka hendaklah kamu wahai Muhammad perangi orang kafir yang degil itu di jalan Islam. Kamu hendaklah perangi orang kafir di jalan Islam. La tukallafu illa nafsaka, tidak dibebankan hukum ini, hukum qital, illa nafsaka, kecuali diri kamu. Untuk orang lain, waharrid, dan bagilah perangsang. Bagilah kobarkanlah perasaan dan semangat kepada para mukmin lain. Jadi perang ni kamu kena pergi sendiri, kerana titahan ini kepada kamu.
untuk orang lain, para mukmin, kamu bagi perangsang dan juga semangat. Kalau kamu fikir kita berapa keras saja untuk lawan kafir, itu tidak penting. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafar. Mudah-mudahan apabila kamu dapat sempurnakan tuntutan kita, Allah Ta'ala akan yakuffa, akan mematahkan ba'sal ladina kafaru, tentangan orang-orang kafir. Itu asalnya Allah Ta'ala sebenarnya dia ada kuasa untuk mematahkan tentangan orang yang engkar. Cuma kamu kena ikuti arahan Allah, iaitu dengan cara mulakan peperangan melawan mereka apabila mereka menzalimi kamu. Wallahu asyaddu ba'san. Dan Allah Ta'ala sangat kuat ba'san, pukulannya kepada orang kafir semasa dunia. Wa asyaddu tankila, dan sangat dahsyat dan berat tankila, hukuman azabnya di akhirat. Jadi Allah Ta'ala ni dua-dua, di dunia pun kuat, akhirat pun kuat. Mana akhirat sangat kuat Allah Ta'ala untuk menghalang dengan cara memukul orang kafir, dan di akhirat hukuman Allah sangat berat akan menimpa mereka. Oleh kerana jihad perkara yang bukan mudah, sangat sukar dan sangat sulit untuk dihidupkan, lebih-lebih lagi jihad dengan mana kita, maknanya orang Islam kena bagi sokongan, bagi kelebihan, supaya mereka bersedia untuk berjuang atas maksud kita. Jadi jumlah ni sebagai jumlah ta'liliyah. Jadi man yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang boleh memberi pertolongan. Jadi memberi pertolongan apa makna? Memberi sokongan yang baik tentang kelebihan berjihad. Yakun lahu nasibun minha, dia juga akan dapat pahala jihad itu sendiri, walaupun orang lain yang keluar berjihad. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa yang memberi sokongan yang buruk, yakni menghalang seseorang tu daripada keluar berjihad dengan memberitahu keburukannya, yakun lahu kiflu minha, dia juga akan pikul dosa daripada sokongan buruk dia itu. Sokongan buruk dia itu hingga menyebabkan orang itu tak mampu keluar berjihad. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Ta'ala di atas segala makhluk muqita, mengawasi. Apabila sokongan-sokongan sampai pada telinga-telinga umat Islam, sepatutnya dia kena sahut untuk keluar berjihad. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin, sini asalnya untuk para jihad. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diucapkan ucapan yang baik, di antaranya bagi sokongan untuk keluar berjihad, fahayyu bi ahsana minha, maka sahutilah, balaslah ucapan rahmat itu, ucapan yang baik itu dengan cara yang lebih elok. Au rudduha, ataupun jawablah ucapan penghormatan itu, au rudduha, jawablah ucapan itu dengan cara yang sama. Asalnya ucapan di sini dia ada dua terjemahan. Orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jika orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara dari segi ucapan balas kepada orang bagi kepada kita doa selamat. Dalam ayat ini juga sebagian ulama tafsir kata, begitu juga sokongan-sokongan yang dibagi oleh seseorang untuk kita keluar berjihad, patutnya kita sahut sokongan itu dengan lebih baik. Paling-paling kurang sama cara. Paling-paling kurang sama cara. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa untuk menghitung dan mengira. Ayat 87,
kembali kepada maksud jihad, ialah menegakkan tauhid. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak ada ilah melainkan dia. Maka mana-mana makhluk yang masih lagi memuja selain pada Allah sebagai ilah, hendaklah diperangi. Allah tidak ada ilah melainkan dia. Maka jika ada manusia duduk di dunia masih lagi ada dalam pahaman dia, ada dalam pemujaan dia, ada dalam ibadat dia, ada ilah lain selain pada Allah, hendaklah diperangi. Kenapa? Mereka ini semua akan dihimpun di akhirat. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. La yajma'annakum ila, sini dengan makna fi. Dia pasti akan menghimpunkan kamu semula selepas mati meninggalkan dunia, fi yaumil qiyamah, ila dengan makna fi, pada hari kiamat, la raiba fi, yang tidak ada syak padanya akan berlaku. Wa man asdaqu minallahi haditha, yang siapa lebih tepat, lebih benar berita daripada Allah Ta'ala. Maknanya segala-gala pemberitahuan Allah tentang selepas pada mati, wajib hamba itu meyakini, kerana Allah Ta'ala apa yang dia beritahu kepada hamba adalah semuanya benar. Peraturan yang keempat ialah macam mana nak mengelak daripada perbalahan sesama Islam. Macam mana nak mengelak daripada perbalahan sesama Islam yang berpunca daripada golongan munafikin. Yang berpunca daripada golongan munafikin. Dengan kata lain, jihad kepada orang munafik. Yang mereka ini sebenarnya musuh dalam selimut, berusaha untuk menghalang berkembangnya Islam. Jadi ayat ini asalnya perselisihan di antara sahabat Nabi dengan golongan orang munafikin. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka kenapa kamu terhadap golongan munafikin masih lagi ada dua puak? Tak sekata. Ada kata munafik, ada kata muslim. Sedangkan mereka itu memang munafik. Jadi kenapa kamu masih lagi ada dua puak tentang golongan munafik? Dua puak dengan mana? Satu kata munafik, satunya kata muslim. Sedangkan wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah telah memalingkan mereka kepada kufur dengan sebab mereka meninggalkan negara Islam. Itu asalnya. Dia tidak duduk lagi dalam negara Islam, dia sudah pergi ke negara Harbi. Walaupun dia pernah berada dan menetap di negara Islam. Tapi bila mereka meninggalkan negara Islam, pergi ke negara kafir, dengan sendirinya mereka tu lebih berminat kepada kufur. Jadi Allah Ta'ala beritahu, untuk golongan ini, orang Islam di Madinah ada dua kumpulan. Satu masih kata mereka ni Muslim, satu telah memahami bahawasanya mereka itu adalah golongan kafir. Kerana tinggalkan Madinah, pergi kepada puak-puak kafir. Apabila perbuatan mereka itu sudah membuktikan nifaknya mereka, ia bukan suatu tuduhan. Jadi kamu duk kata mereka itu masih Islam, aturidu an tahdu man adallallah, adakah kamu ingin memberi hidayah kepada orang yang Allah telah sesatkan? Dulu memang duduk sini kita tak boleh nak kata apa sebab dia penampilan zahirnya Islam. Kali ini dia telah tinggalkan negara Islam, dia pergi negara kafir. Jadi perbuatan dia menggambarkan dia sudah munafik. Jadi aturiduna an tahdu man adallallah, adakah kamu ingin memberi hidayah kepada orang yang telah sesatkan? Wa man yudlilillah, dan siapa saja yang Allah telah sesatkannya, falan tajida lahu sabila, maka kamu tidak akan dapati, tidak akan jumpa untuknya jalan hidayah, sebarang jalan hidayah. Orang Islam yang telah pergi ke sana tu, dia begitu kali kuatnya dalam kekufuran. Dalil, waddu law takfurun,
Mereka begitu suka kamu kufur. Kama kafaru, seperti mana mereka juga kufur. Mereka ingin kamu kufur seperti mereka. Fatakununa sawa, lalu kamu akan jadi sama seperti mereka. Sebab itulah mereka tidak boleh duduk bersama di Madinah. Orang seperti ini, lain kali, fala tattakhidu minhum awliya, janganlah lagi kamu ambil daripada golongan mereka seperti itu awliya, teman rapat, hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka sanggup berhijrah untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi sini ayat nak beritahu infak dan jihad dengan mana hijrah adalah alamat mukmin tulen. Jadi kamu jangan lagi ambil daripada golongan mereka yang telah bertukar tempat daripada Darul Islam kepada Darul Harbi. Jangan ambil mereka sebagai awliya, pembantu, penolong dan juga teman rapat. Sehingga mereka sempurnakan bukti-bukti keimanan mereka dengan hijrah. Hijrah balik semula ke Madinah dan hijrah ke mana-mana untuk menyebar dan menegakkan agama. Jadi hijrah inilah salah satunya alamat zahir kesempurnaan iman. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Tapi apabila diajak mereka supaya berhijrah, mereka berpaling. Jadi fa'in tawallau, maka sekiranya mereka masih berpaling daripada kembali kepada negara Islam dan duduk dalam Darul Harbi, apa kena buat? Fakhudhuhum, tangkap mereka, waqtuluhum, dan bunuh mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpa mereka. Itulah caranya. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, janganlah pula kamu ambil mereka itu sebagai teman, sebagai penolong. Memang tak boleh. Kecuali illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali mereka ini ada hubungan dengan kaum lain, yang mana kaum lain itu dia dengan kamu sudah ada perjanjian damai. Melainkanlah mereka ni pergi bukan kepada kafir harbi, mereka pergi kepada kafir ahdi. Jadi kecualilah mereka pergi buat hubungan dengan kaum ni kaum kafir, tapi kafir ahdi. Kerana apa? Kaum ini bainakum wa bainahum mitsaq, di antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai. Jadi kalau mereka pergi kepada kaum yang sudah ada perjanjian damai dengan kita, tak bolehlah tangkap mereka untuk bunuh. Yang kita tangkap mereka untuk bunuh kalau mereka duduk di kampung harbi, duduk di daerah harbi. Ataupun ja'ukum, mereka datang kepada kamu semula, hasirat suduruhum, keadaan hati mereka rasa berat, ayyuqatilukum, untuk berperang dengan kamu pun rasa berat, au yuqatilu qaumahum, atau memerangi kaum mereka yang kafir pun berat. Ini golongan ni asalnya daripada kaum yang sama, tapi sebahagiannya masuk Islam, hidup di Madinah. Tiba-tiba balik semula ke kaum dia masih kafir lagi. Jadi apabila berhijrah daripada Madinah ke tempat harbi, maka orang tu dikira munafik yang sudah jadi kafir. Maka di mana saja mereka dijumpai, kena bunuh. Kecuali dia nak duduk tengah-tengah. Dia datang kepada kamu dengan keadaan berat hati mereka untuk memerangi kamu kerana dia tak mahu lawan Islam. Dan dalam masa sama, dia tak mahu lawan kaum dia sendiri yang harbi. Kerana asal keturunan, dia duduk tengah-tengah. Jadi kalau masih duduk di tengah-tengah, tak apa lagi. Tidak perangi mereka. Ya, tidak boleh perangi mereka. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum. Allah memang ada kuasa. Jadi kalau Allah kehendaki, Allah boleh bagi kuasa kepada mereka untuk melawan kamu.
Apabila dia ada kuasa, falaqatalukum, lalu mereka pun memberanikan diri memerangi kamu. Allah boleh. Tapi Allah Ta'ala tidak bagi kepada mereka itu taslim. Maknanya tak bagi kepada mereka itu kemampuan. Sehingga mereka duduk tengah-tengah. Nak lawan Islam pun tak mahu, nak bela puak dia yang kafir harbi pun tak mahu. Jadi gitu. Jadi Allah boleh bagi kepada mereka kuasa, semangat nak lawan kamu, lalu mereka pun memerangi kamu. Oleh kerana itu, kalaulah keadaan begini yang berlaku pada mereka, fa ini i'tazalukum, maka sekiranya mereka i'tazalu, menjauhi kamu, yakni falam yuqatilukum, maka mereka tidak memerangi kamu, wa alqaw ilaikumus salama, dan mereka bersedia untuk berdamai, tidak berpihak pada mana-mana. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah Ta'ala tidak akan beri kepada kamu untuk melawan mereka kebenaran untuk bunuh. Mana Allah Ta'ala tidak jadikan kepada kamu kebenaran untuk membunuh mereka, kerana mereka ambil jalan duduk di tengah-tengah, tidak memerangi kamu dan tidak memerangi kaum. Jadi jihad untuk orang seperti ini macam mana cara? Jadi peraturan yang keenam, jihad orang Islam yang murtad atau orang Islam yang bersekongkol dengan kafir harbi, yang dikira murtad atau munafik. Allah kata, satajiduna, kamu akan dapati, kamu akan bertemu akhari, satu golongan lain, yuriduna an ya'manukum, dengan maksud muslihat, dengan maksud muslihat atau dengan maksud hilah, tipu hilah. Yuridu an ya'manukum, mereka ingin dapat keamanan daripada kamu. Wa ya'manu qaumahum, dan mereka ingin dapat keamanan daripada kaum mereka juga. Dari segi perjanjian. Tapi kullama ruddu ilal fitnah, tapi setiap kali mereka ruddu, diajak kepada syirik yang zahir. Sini fitnah dengan mana syirik yang zahir daripada tafsirul ma'ani. Apa makna syirik yang zahir? Diajak kepada syirik yang zahir, diajak untuk membantu kaum yang syiriknya zahir, kaum yang kufurnya tu zahir. Jadi setiap kali diajak oleh kaum yang zahirnya kufur, zahirnya syirik, urkisu fiha, mereka terus kembali ke arah itu. Ke arah itu, duduk berpihak di sana. Sebenarnya dia nak buat satu halah, nak dapat keamanan daripada orang Islam, nak dapat keamanan daripada orang kafir yang zahir kafir. Tapi apabila diajak oleh orang kafir yang zahir kafir untuk lawan, mereka kembali cepat-cepat ke arah orang kafir itu. Jadi orang seperti ini, dia tidak ada pegangan. Dia munafik yang tidak ada pegangan. Fa in lam ya'tazilukum, maka sekiranya mereka tidak membiarkan kamu untuk mengganggu, walam yulqu ilaikumus salama, dan mereka tidak, sini bukan dalam, dan mereka tidak menerima perdamaian, wa yakufu aydihum, dan tidak menghalang tangan mereka untuk memerangi kamu. Hanya lisan saja berdamai dengan kamu, tapi tangan mereka tidak. Fakhudhuhum, orang seperti ini, orang duduk tengah-tengah yang nifak seperti ini, fakhudhuhum, maka tangkaplah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu taqiftumuhum, di mana saja yang kamu jumpai mereka. Jadi peraturan-peraturan tangkap bunuh Allah Ta'ala perincikan. Allah Ta'ala perincikan mengikut apa yang berlaku di segi tindak tanduk zahir. Kita ambil kira dengan perjanjian lidah. Kita akan tengok kepada tindak tanduk zahir dia. Kalau kata dia perjanjian lidah dia nak duduk oleh orang Islam sebagai sokongan tidak boleh memerangi, nak duduk oleh orang kafir harbi dengan tidak menyokong mereka tidak memerangi. Jika sekadar begitu, tak ada masalah. Tapi apabila orang kafir harbi ajak mereka sokong, mereka juga sahut,
Jadi mereka dikira sudah melanggar perjanjian ataupun telah adakah perjanjian sebagai muslihat. Apabila tindakan mereka itu adalah melanggar perjanjian dan perjanjian mereka sebagai muslihat semata-mata, dibenarkan tangkap dan bunuh. Jadi hukum dibenarkan tangkap dan bunuh ini begitu perinci Allah buat. Sebab bukan mudah. Sebab bukan mudah. Kerana dia sudah dikira Muslim sebenarnya sebelum ini, dari segi menyokong, dan dia dikira separuh Muslim kerana ada perjanjian damai. Tapi oleh kerana perjanjian itu sekadar kata-kata, tidak dari segi tindakan, apabila mereka melanggari perjanjian dengan cara tindakan menyokong kafir, jadi perbuatan tadi kita tak ambil kira. Perbuatan tadi sebagai keputusan, tulisan ataupun percakapan tidak diambil kira. Ini daripada Allah Ta'ala. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultana. Mereka itu, jenis itu, dah kata wa ulaikum, orang yang jenis itu, ja'alna lakum alaihim sultana. Kami jadikan untuk kamu ke atas membunuh mereka bukti. Ja'alna ni kami telah jadikan untuk kamu orang Islam ke atas membunuh dan menangkap mereka bukti yang jelas. Jadi cara mereka bertindak itu adalah merupakan bukti yang jelas kita hukum mereka. Hukum mereka. Semua ini berkisar mengenai pembunuhan. Pembunuhan orang yang mana tak tegas di dalam pendirian dia. Tak tegas dalam pendirian dia. Hukum itu, peraturan seterusnya mengenai orang Islam bunuh orang Islam. Ini masalah. Peraturan orang Islam bunuh orang Islam. Untuk bunuh orang kafir pun dia ada peraturan yang sangat perinci. Dia orang kafir zimmi tak boleh bunuh. Seperti ini orang kafir ahdi tak boleh bunuh. Yang mana ahdi kerana dia ada perjanjian untuk satu tempoh. Zimmi kerana dia sanggup bayar tahunan cukai. Tinggal lagi tengah-tengah munafik. Kalau dia duduk dalam negara Islam, maka dia dikira Muslim. Tak kira lah dia kafir dalam mak. Tapi kalau badan dia sudah tidak duduk dalam negara Islam, dia duduk dalam dalam kaum dia. Duduk dalam kaum kafir, kita kira kafir. Kemudian duduk tengah-tengah. Islam pun tak lawan, orang kafir kaum dia pun dia tak lawan. Duduk tengah-tengah pun, tunggu dan lihat. Kita tak akan buat apa-apa, tak akan tangkap, tak akan bunuh. Tapi kalau dia kata duduk tengah-tengah, dia tak duduk ala kaum, dia duduk tengah-tengah. Tapi apabila kaum dia ajak untuk berperang, dia pun turut sama, orang ni kena bunuh. Perinci daripada Allah Ta'ala. Jadi tiga golongan. Kita orang Islam, orang kafir tiga golongan. Harbi, ahdi, dan zimmi. Harbi memang kita perang. Tunggu peluang saja, kita perang. Ahdi sudah oleh kerana ada perjanjian, kita jaga perjanjian. Zimmi oleh kerana dia sanggup bayar cukai, kita tak bunuh. Munafik dia duduk dalam keadaan tidak ahdi, tidak zimmi, dan tidak harbi. Dia asalnya mari menjadi orang Islam. Tapi tak serasi dengan Islam, lari. Dia lari ke mana? Kalau lari berada hubungan dengan ahdi, kita tak ganggu sebab dia ada hubungan dengan ahdi. Kaum yang sudah ada perjanjian, kita tak ganggu dia. Ataupun dia duduk tengah-tengah. Ke harbi dia, kaum biasa pun dia tak duduk. Orang Islam pun dia tidak duduk. Juga kita tak ganggu. Sebab dia berkecuali. Kalau dia pergi kepada harbi terus, kita anggap dia harbi. Kalau dia pergi pada harbi, kita anggap dia harbi dan kita perangi. Seterusnya kalau mereka beritahu duduk tengah-tengah, harbi pun dia tidak duduk di kawasan harbi, kawasan Islam itu nak duduk, dia nak duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah tengok keadaan. Bagaimana tingkah laku dan tindakan dia. Kalau ke masa harbi nak guna dia untuk berperang, dia sokong juga, maka orang seperti ini kena bunuh. Itu sekali perincian daripada Allah Ta'ala atas tajuk tangkap dan bunuh. Tidak mudah.
Jadi peraturan sebenarnya bunuh orang Islam lagilah kena jaga. Apabila orang kafir ni pun kena berhati-hati, harbi saja atau peperangan, yang lain tidak boleh. Maka orang Islam lagilah tak boleh bunuh. Begitu sekali dalam tajuk pembunuhan. Jadi peraturan pada yang ketujuh ni, orang Islam tak patut berlaku padanya pembunuhan sama sendiri. Sedangkan sama orang kafir pun kita ada peraturan. Orang zimmi tak boleh bunuh, ahdi tak boleh bunuh. Orang duduk tengah-tengah pun tidak boleh bunuh. Tiga golongan tu memang tak boleh bunuh, walaupun dia kafir. Jadi harbi saja memang mereka adalah golongan yang ingin menentang Islam dengan cara keras. Cara keras. Oleh kerana membunuh satu perkara yang besar dalam Islam, lebih-lebih lagi membunuh orang Islam, Allah beritahu, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'mina. Dan tidak patut orang mukmin bunuh orang mukmin. Tak patut. Sebab orang kafir pun kena jaga. Apatah lagi orang mukmin. Illa khata'an, kalaulah berlaku pun kerana tersalah. Kerana tersalah. Itu saja. Sengaja memang tidak ada. Maka apabila berlaku pembunuhan dengan cara tersalah, wa man qatala mu'minan khata'an, dan siapa yang telah membunuh orang mukmin secara tak sengaja, tersalah, hukumnya adalah fatahrir raqabati mu'minah. Pertama, kena merdekakan hamba yang beriman. Yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahli, kena bayar diat yang diserah kepada keluarga si mati. Illa an yasaddaqu, kecuali wali-wali si mati tak ingin ambil dia. Maafkan gitu saja. Yalah. Tapi kalau tidak ada daripada pihak wali bagi si mati yang terbunuh dengan tak sengaja, maka dua kena buat. Merdeka hamba yang beriman dan dia. Fa in kana, maka sekiranya si mati daripada kaum kafir, dia Islam tapi kaum dia kafir, maka sekiranya si mati yang dibunuh dengan tak sengaja itu daripada kaum kafir. Kafir mana ni? Kafir harbi. Yang terbunuh pula mukminun. Dia yang terbunuh mukmin, dibunuh oleh orang mukmin tapi dengan cara tak sengaja. Kaum dia semua harbi, dia seorang mukmin. Fatahrir raqabati mu'minah. Hukumnya satu saja, merdeka hamba yang beriman. Dia tak boleh bagi pada kafir harbi. Sebab dia biasanya akan dibagi pada wali. Wali semua kafir harbi, tak perlu. Dia tak perlu bagi. Hanya kita merdekakan hamba. Tapi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Sekiranya si mati itu mukmin, dibunuh oleh orang mukmin dengan cara tak sengaja. Cuma dia ni kaum bukan harbi. Kaum dia tu kaum bukan harbi. Kaum ahdi, kafir ahdi. Tengok. Kalau kaum dia tu kafir ahdi, kena buat dua-dua. Iaitu fadiyatun musallamatun ila ahli. Kena bagi dia juga. Bayaran dia juga kepada kaum kafir ahdi. Merupakan kaum dia. Wali dia ni orang kafir ahdi. Kena bagi dia juga. Wa tahrir raqabati mu'minatin, di samping hamba pun kena merdeka, dan hamba yang dimerdekakan itu mesti mukmin. Bermakna harbi sahaja kena jaga-jaga salah. Harbi. Bukan. Maknanya harbi yang ada banyak kelonggaran untuk dibunuh. Lain pada harbi kena jaga. Sangat-sangat kena jaga. Jadi kita tengok. Orang mukmin daripada keluarga mukmin, itu memang jelas. Orang mukmin dia seorang, tapi keluarga dia ahdi. Sama juga kena buat. Seperti orang mukmin, keluarga mukmin. Kerana ahdi punya pasal. Tapi kalaulah orang dibunuh itu mukmin, keluarga dia semua kafir harbi, maka merdeka hamba sebagai kafarah, dia tak boleh bagi. Sebab bagi dia kepada keluarga kafir harbi tidak boleh.
Jadi kena ingatlah satu perbezaan. Jadi kafir negara kita ni, harbi ke ahli ke, tu beza. Kafir harbi sama, harta mereka tidak harta kafir harbi tidak dihormati, boleh dirampas. Tapi kalau kafir ahli, kafir zimmi, tidak boleh. Kena tengok keadaan kafir itu jenis mana. Jadi mukmin, ahli dan juga harbi satu perkara yang Allah Ta'ala mikir dalam wahyu dia. Tinggal lagi orang tu tak mampu kerana tak ada duit. Pembunuh yang bunuh tak sengaja tu tak mampu. Tak mampu nak merdekakan hamba, tak mampu nak cari dia. Faman lam yajid, maka siapa yang tak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ikuran kerana bunuh dengan tak sengaja, dia kena berpuasa 2 bulan turut-turut, taubatan min Allah, sebagai taubat yang bersungguh-sungguh yang disyariatkan oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi mukmin bunuh orang mukmin memang tak tergambar, kecuali tak sengaja. Kalau lah berlaku, beginilah cara dia. Tapi jika ada juga orang mukmin bunuh orang mukmin, ini sangat teruk. Sangat teruk. Daripada mana bunuh ni? Daripada dengki, daripada rebutan harta benda. Dia boleh jadi pembunuhan kerana dengki, pembunuhan kerana harta benda. Biasanya perkara keduniaan, dia tidak ada perkara keagamaan. Orang mukmin bunuh orang mukmin dengan sengaja, tidak kerana keagamaan. Dia kerana keduniaan, kerana dia jaga keduniaan dia, atau keduniaan dia diganggu gugat, bukan atas tajuk agama. Jadi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, dan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'u jahannamu khalidan fiha, balasannya adalah neraka jahanam, kekal dalamnya. Itu harus patut. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Wa la'anahu, Allah laknat. Wa 'addalahu 'adaban 'azima, Allah akan sediakan untuknya azab yang sangat besar. Sebab sengaja. Nyawa orang mukmin sangat berharga. Nyawa kafir harbi tidak ada harga. Tapi nyawa kafir zimmi dengan ahdi kena jaga. Dia tidak berharga, tapi kena jaga. Nyawa orang mukmin lagi kena jaga. Kurang kerana itulah, kerana keimanan orang itu dibunuh, ini semua hukuman daripada Allah. Jadi peraturan seterusnya, berhati-hatilah orang yang Islam daripada membunuh orang Islam lain. Ini peraturan seterusnya, berhati-hati dalam tajuk pembunuhan. Walaupun dalam medan jihad. Di tengah satu orang tu duduk dalam keadaan pertempuran. Kalau mana-mana orang kafir mengucap kalimah syahadah, wajib kita hormati kalimah syahadah. Walaupun secara zahir. Walaupun kita tak tahu hati dia, memang kita tidak tahu. Kita terpaksa berhentikan daripada hukuman dan tindakan kita dengan apa saja. Sebab kalimah syahadah itu sudah dikira alamat zahir orang itu Islam. Mana-mana orang masuk Islam pun kita tak akan tahu hati dia. Hanya mengucap syahadah saja, kita sudah iktiraf dia Islam. Kalau dia buat kesalahan lain, memang dengan sebab kesalahan lain. Tapi tuduh kafir tidak boleh. Baik semasa aman maupun dalam peperangan. Ini kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab salah bunuh orang beriman. Cuma alamat kita nak tahu dia beriman hanya kalimah syahadah ataupun bagi salah. Kita tak akan tahu lebih pada itu. Walaupun kita lama dalam Islam, kita tak akan tahu rahsia hati dia. Dia masuk Islam cara aman ke, masuk Islam cara perang ke, hati manusia tidak dapat diketahui hakikat sebenar. Hanya kita boleh hukum dengan sebab zahir. Jadi ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu keluar musafir berjihad di jalan Allah, fatabayyanu, kamu kena berhati-hati. Fatabayyanu, kamu kena berhati-hati, kamu mesti berhati-hati. Dah, berhati-hati ini semua perkara, baik dalam perbuatan membunuh atau berhati dalam perbuatan menuduh. Semua perkara, tuduh atau bunuh. Wala taqulu, janganlah pula kamu mudah menuduh. Tengok, menuduh. Liman alqa ilaikumus salam, kepada orang yang mengucap salam, yang merupakan alamat Islam. Ya, dalam perkara mengucap salam ni adalah salah satu alamat Islam. Mengucap kalimah syahadah salah satu alamat Islam. Jadi jangan kamu mudah menuduh, gopoh menuduh kepada orang yang ucap salam kepada kamu. Kamu tuduh kata lasta mu'minan, kamu tidak mukmin. Itu tuduhan. Sedangkan dia di segi alamat zahir sudah tunjukkan kepada kita dia Islam. Kita walaupun sudah ada alamat Islam, kita masih tuduh dia bukan Islam. Ya, tengok, tuduhan tak kena cara. Kita nak tuduh dia mencuri, memang kita tengok ada bukti dia mencuri. Kalau tuduh tinggal tidak ada bukti, kena hukum, kena takzir atau kena hudud. Sini pun gitu. Dan ayat ini dituju kepada orang yang dalam suasana berperang. Apatah lagi orang yang tidak dalam peperangan, lebih-lebih lagi kena jaga-jaga. Jadi jangan kamu gopoh menuduh orang yang mengucap salam kepada kamu dalam masa berjihad itu, kamu tuduh kata tidak mukmin. Tujuh apa tidak mukmin? Kerana dunia. Tabtaguna 'aradal hayati dunia, kerana kamu ingin habuan dunia. Aradana makna habuan. Kamu tuduh dia tak mukmin kerana kamu ingin harta dia. Kamu bunuh dia, kamu nak harta dia. Ada tujuan di sebalik kamu tak kata Muslim. Nak ambil harta dia. Tak perlu bimbang. Fa'indallahi maghanimu kathirah. Di sisi Allah, maka di sisi Allah Ta'ala banyak sangat harta-harta ghanimah yang Allah sediakan. Tidak perlu dengan menuduh gini. Sebab orang tu dah kata Assalamualaikum. Orang tu dah kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita nak harta dia. Kita kata kamu tak mukmin lalu bunuh. Tak kena cara. Kalau nak harta, banyak harta Allah. Allah sediakan dalam peperangan. Jadi dengan cepat menuduh ataupun gopoh menuduh, sedangkan alamat zahir dia adalah Islam, sangat salah. Allah Ta'ala beritahu, kadzalika kuntum min qablu, kamu dulu pun gini juga. Mana orang Islam tahu, orang Islam lain tahu hati kamu. Kamu masuk Islam pun dengan mengucap kalimah ni. Orang Islam lain tak tahu hati kamu kufur ke, nifak ke. Tapi dia terima kamu sebagai Muslim. Jadi kamu dulu pun begini juga. Hanya zahir juga. Hanya dengan kalimah zahir juga. Kamu dianggap Muslim. Orang Islam lain yang masuk Islam lebih awal tak tahu hati kamu. Jadi kadzalika kuntum min qablu. Beginilah kamu dulu pun. Famanallahu alaikum. Lalu Allah Ta'ala bagi anugerah kemudahan kepada kamu berpada dengan kalimah syahadah, orang Islam lain menerima kamu sebagai Muslim. Anugerah Allah, kemudahan yang Allah bagi kepada kamu, hanya bersyahadah saja, orang Islam lain menerima kamu sebagai Muslim. Orang Islam lain tak perlu tanya, tak tanya ada yang iman ke tak ada iman ke, sebab itu bukan persoalan. Oleh kerana itu, seperti mana kamu dulu atas ihsan Allah, kamu diterima sebagai Muslim tanpa tambah lain-lain berpada dengan kalimah syahadah, kamu pun fatabayyanu, kamu pun kena berhati-hati. Fatabayyanu, kena teliti, selidik, jangan gopoh menuduh. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala tanda apa yang kamu lakukan itu maha mengetahui. Ayat seterusnya sebagai targhib ilal kitab. Targhib kepada kitab. Pada masa hukum fardu kifayah, tidak semua pergi jihad. Sebahagian pergi dah cukup.
Sebahagian lain duduk di rumah. Cuma di antara yang pergi, yang lain tak pergi, orang yang pergi memang lebih hebat di segi darjat dia di sisi Allah. Walaupun orang tak pergi ni tak bersalah, sebab fardu kifayah, orang yang pergi tetap tinggi darjat. Tetap tinggi darjat. Dalam perkara fardu kifayah ni, orang boleh melakukan amalan fardu kifayah, dia adalah tetap dapat darjat lebih berbanding orang tak buat. Sebab orang tak buat ni kerana tidak diwajibkan. Sebab maksud fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Tak payah dengan mana tak berdosa. Tapi apakah pahala sama? Memang pahala tidak sama. Sini Allah beritahu, la yastawil qa'idun. Tak sama orang yang duduk tidak menyertai jihad. Dengan mana kita minal mu'minin, daripada kalangan beriman itu. Duduk pula ghairu ulil dhalali. Duduk dengan tidak ada sebarang keuzuran. Duduk kerana bukan gilingan dia. Dia satunya duduk kerana ada keuzuran. Memang dia tak akan keluar berjihad. Orang yang tidak ada keuzuran, dia tak keluar kerana fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang yang tidak keluar berjihad kerana keuzuran, memang tiada tuntutan jihad pada dia. Tapi jika dia ada niat, dia boleh pahala. Niat, kalaulah saya tak ada keuzuran, saya akan keluar berjihad. Dia akan boleh pahala dengan sebab niat. Cuma dia tak boleh keluar jihad kerana keuzuran. Orang yang ada keuzuran, dia boleh pahala melalui jihad. Orang yang tidak ada keuzuran, dia duduk kerana tidak gilingan dia. Tidak gilingan dia. Jadi, tidak akan sama orang yang duduk tidak menyertai jihad daripada kalangan beriman. Yang duduk ni pun ghairu ulil dharari, yang tidak ada sebarang uzur pun. Dia tidak ada sebarang uzur, cuma bukan gilingan dia. Ataupun dia tak mahu pergi lagi pada kali itu. Berbanding dengan mujahidin yang keluar berjihad, yang ada kesanggupan nak pergi di jalan Allah. Dan berjihad pula bi amwalihim, dengan harta mereka sendiri, infak harta mereka sendiri, wa anfusihim, dengan jihad yang dia lakukan daripada kepenatan tu badan dia sendiri. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Allah lebihkan para mujahidin yang keluar berjihad dengan harta sendiri dan diri, alal qa'idin, ke atas orang duduk tidak menyertai jihad kerana bukan gilingan dia. Dan duduk pula dengan tidak ada keuzuran. Allah lebihkan darajatan, satu derajat yang tinggi. Walaupun disebut darajatan, satu derajat yang tinggi. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah janji kepada mereka pahala. Pahala. Husna sini mana pahala? Kerana orang yang duduk di tempat dia dan semasa orang lain keluar berjihad, dia bukan duduk saja. Dia duduk buat pahala cara dia lah. Dia duduk ni tak sampai gilingan dia. Sebab biasa jihad zaman Nabi dulu, naubah, gile-gile. Jadi oleh kerana dia duduk untuk menunggukan gilingan dia, dia tetap boleh pahala dengan amalan-amalan dia yang lain. Cuma dia tidak dikira berdosa. Dia tidak dikira berdosa sebab tidak ada tuntutan kepada semua. Tuntutan untuk orang separuh pergi. Ini cara bergile-gile adalah merupakan tuntutan fardu kifayah. Tapi adakah dia tak boleh pahala? Dia boleh pahala dengan amalan-amalan lain. Amalan-amalan lain. Ataupun dia boleh pahala kerana niat. Apabila tiba gilingan dia akan keluar berjihad. Walaupun boleh pahala, tetap mereka yang keluar berjihad itu ada derajat yang berbeza diberi oleh Allah. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Ini makna derajat. Allah lebihkan mujahidin berbanding dengan qa'idin, orang duduk tak keluar berjihad pada masa itu. Ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Jadi pahala yang sangat besar, tafsiran bagi darajat. Allah Ta'ala beritahu lagi pada ayat 96, darajatin minhu siwa jam'i. Beberapa darjat. Di sudut pahalanya begitu lebih. Beberapa darjat daripada Allah, Allah akan bagi. Wa maghfiratan wa rahmah, di samping
Allah Ta'ala bagi juga keampunan. Allah bagi juga rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Jadi dalam masa berjihad, kata-kata berjihad lawan kafir, kena berhati-hati, sebab ada di antara kafir ini dia masuk Islam dalam masa itu. Allah bagi taufik Islam untuk masuk Islam pada masa itu. Dan kamu pergi keluar berjihad, niat kamu dapat pahala. Niat kamu juga jika ada rezeki dapat harta rampasan. Niat tu memang ada semua. Cuma janganlah apabila seseorang kafir harbi telah bertukar untuk menjadi Muslim dan telah menzahirkan alamat Muslim dengan salam dan kalimah syahadah, jangan pula tuduh dia bukan mukmin. Tidak boleh. Tidak boleh jenis tuduh-tuduh. Peraturan yang ke-9, wajib tinggalkan kawasan harbi kalau mahu selamat dunia akhirat. Kalau duduk di kawasan kampung harbi, kita Islam. Apabila serangan-serangan orang Islam ke atasnya, dia juga akan dibunuh. Yang kedua, kalau duduk di kampung harbi, banyak perkara-perkara yang mereka tak mampu buat. Sebab orang harbi, orang kafir harbi ini, dia tak izin, dia tak restu, dia tak suka amal-amal Islam. Jadi rugi sangat-sangat. Jadi wajib meninggalkan daerah harbi, masuk daerah Islam. Itu tuntutan. Sebab kalau kamu kata kamu Islam pun, kalau kamu pergi kepada harbi, kita boleh perangi. Sebab dikira munafik. Jadi kalau kamu sudah masuk Islam, tak pernah pergi lagi ke negara Islam, duduk dalam keadaan bertahan di negeri harbi, wajib berikhtiar keluar daripada harbi. Wajib berikhtiar. Kecuali orang yang sudah masuk Islam, yang duduk di kawasan harbi, tak mampu. Tak mampu dengan sebab dua perkara. Pertama, dia daif, kerana dikongkong oleh orang harbi. Yang kedua, dia tak tahu jalan nak pergi. Bukan dikongkong, tapi tak tahu jalan nak pergi. Orang seperti ini, kalaulah dia mati, maka dia akan diampun oleh Allah. Sebab tiada ikhtiar, tiada kemampuan dia untuk berikhtiar. Tiada kemampuan dia untuk berikhtiar. Jadi kesimpulannya, meninggalkan negara harbi kepada orang masuk Islam wajib. Ini gambaran apabila negara tu harbi, tiba-tiba dia masuk Islam. Wajib tinggal cepat-cepat, pergi ke negara Islam. Jika dia ada kemampuan dan dia ada ikhtiar. Dimaafkan hanya orang harbi yang masuk Islam, dia dikongkong, dia dikawal. Ataupun dia tak dikongkong, tak dikawal, tapi dia tak mampu nak pergi kerana tak tahu jalan. Jadi matilah dia kadang begitu, ada kemaafan. Sini Allah beritahu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang kafir, sesungguhnya orang yang, bukan orang kafir, orang yang ambil nyawa oleh para malaikat maut semasa mereka duduk di kampung harbi. Tengok, sesungguhnya orang yang diambil nyawa oleh malaikat maut semasa mereka duduk di kampung harbi, hal keadaan zalimi anfusihim, hal keadaan mereka menzalimi diri mereka, tidak pergi keluar ke negara Islam, sedangkan mereka wajib keluar dari harbi ke negara Islam. Tak pergi keluar ke negara Islam tu zalim diri sendiri. Jadi sampai ajal dia, mereka mau ambil nyawa, dia sedang menzalimi diri mereka kerana tak pergi ke kampung Muslim, kampung Islam. Oleh kerana dia tak pergi ke daerah Islam lah, dan perkara wajib, dia tak buat perkara wajib, dia berdosa. Dia berdosa. Di samping banyak lagi dosa-dosa yang lain. Kerana duduk di harbi, di kawasan daerah kafir harbi, dia tak mampu nak melakukan amal agama dengan sempurna. Dikurang kerana duduk di situ. Jadi tak pergi hijrah daripada harbi ke negara Islam, satu perkara berdosa kerana itu tak wajib. Yang kedua, kerana duduk di harbi itu, dia tak boleh buat banyak perkara yang dia wajib buat. Lalu pada masa dimatikan oleh mereka, dijamu nyawa oleh mereka, kalau mereka tanya ruh mereka lah, fima kuntum, kenapa kamu
mati dalam keadaan begini. Kenapa kamu mati dalam keadaan begini? Qalu, mereka jawab, kunna mustada'afina fil ardh. Kami dulu tertindas di daerah harbi. Dia kata kami dulu tertindas di daerah harbi. Di daerah harbi. Sedangkan dia boleh keluar, sedangkan dia mampu untuk berhijrah. Dia kata kami tertindas di bumi harbi, sebab tu banyak amal-amal kami tak boleh buat. Salah satunya, tak keluar daripada harbi kepada negara Islam tu sudah dikira dosa. Lalu mereka kata kepada mereka, qalu, kata mereka, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah begitu luas? Negara-negara yang sudah dijadikan negara Islam sudah begitu luas. Fatuhajiru fiha, ya kamu boleh berhijrah ke sana. Kenapa tak berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu adalah tempat mereka neraka jahannam. Mereka itu tempat mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali ialah neraka jahannam. Bermakna tak boleh beramal agama di satu tempat. Tidak ada alasan depan Allah Ta'ala kerana diberi kepada hamba kemampuan berhijrah. Duduk tempat ni saya tak boleh beramal. Dia tak boleh beritahu satu alasan yang makbul kalau gitu jawapan dia. Sebab bumi Allah luas. Kecuali illal mustada'afin, kecuali golongan yang tertindas jenis ni. Kecuali golongan yang tertindas yang mati itu minar rijali wan nisa wal wildan. Baik golongan lelaki, baik golongan wanita, baik golongan kanak-kanak. Yang tertindas beserta la yastati'una hila, yang mereka tak mampu untuk berikhtiar. Ihlah ni untuk berikhtiar bagi melepaskan dan membebaskan diri dia daripada harbi, daripada orang kafir harbi. Dikawal ketat. Tak mampu untuk berikhtiar bagi melepaskan diri daripada kawalan ketat harbi. Itu lain. Yang kedua, wala yahtaduna sabila, walaupun tidak dikawal ketat, mereka tak mampu nak cari jalan keluar. La yahtaduna, mana mereka tak tahu jalan yang selamat untuk keluar. Ikuran kerana itu mereka tak keluar daripada harbi dan mati. Orang seperti ini, faulaika, orang seperti ini, orang yang ada alasan seperti ini, asallahu an ya'fu'ahum, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Taala Maha memaafi lagi Maha mengampuni. Kadang-kadang satu orang tu dia rasa berhijrah ni boleh membawa kepada kesusahan-kesusahan baru. Kesusahan yang dia alami tempat asal dia kata dia sudah ada pengalaman. Tempat baru mungkin itu, mungkin begini. Yang ni dia diganggu oleh perasaan-perasaan yang menghalang dia daripada berhijrah. Boleh jadi. Jika saya tinggalkan sini, saya pergi sana, apa akan berlaku? Semua itu membebankan fikiran dia. Sebab tu dia buat keputusan, tak apalah duduk di sini. Sini dah biasa, gitu begini. Oleh kerana itu, dalam ayat 100, hijrah ni sebenarnya perkara yang sangat-sangat baik. Lebih-lebih lagi apabila tujuan agama. Bahkan tujuan dunia pun hijrah lebih baik. Tujuan dunia pun hijrah lebih baik. Dengan sebab hijrahlah manusia dapat menambahkan pendapatan. Tempat dia sendiri, lubuk rezeki dia sekadar tu, jika berhijrah, Allah buka banyak lubuk lagi. Jadi hijrah pun, di segi duniawi, banyak pendapatan, banyak hasilan. Apatah lagi hijrah kerana agama. Dan hijrah pula kepada tempat yang merupakan benteng, pusat untuk sembah agama. Lebih-lebih lagi lah. Di sini kelebihan hijrah. Supaya orang-orang yang masuk Islam ada kekuatan dalaman dia untuk berhijrah. Dia apabila dia nak hijrah, maka Allah akan bagi kepada dia masa, Allah bagi kepada dia hendak, Allah bagi kepada dia cara untuk melepas dari diri dia. Paling-paling kurang dia berdoa.
Dia berdoa pagi petang siang malam untuk minta pada Allah Ta'ala supaya bagi padanya lubang untuk dia keluar berhijrah. Dia ada kesedaran nikmat ataupun baiknya hijrah. Jadi ayat ini ke arah itu, targhib kepada hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan siapa yang sanggup berhijrah di jalan Allah, di jalan Islam. Hijrah untuk menguatkan Islam sendiri, untuk dirinya sendiri, dan berhijrah untuk menguatkan agama Islam dengan cara menyebarkan. Nasaya Allah kata jawapan bagi hijrah ni, yajid fil ardi muraghaman katsira, dia akan temui di bumi Allah dikurang kerana hijrah fi sabilillah muraghaman katsira, tempat-tempat hijrah yang sangat luas. Bumi luas. Dulu duduk di rumah dia ada setengah ekar berebut dengan beberapa adik-beradik. Bila hijrah, setiap kali menang dalam peperangan, beratus-ratus ekar Allah bagi dalam masa dua hari peperangan, 3 hari peperangan, Allah bagi kepada dia beratus-ratus ekar. Itu apa yang dia hadapi, yang diperolehi oleh para sahabat. Hijrah kita tengok hijrah daripada Madinah ke Mekah kerana umrah. Kerana semata-mata nak ikut Nabi. Umrah tu perkara kedua, ikut Nabi. Tak dapat melakukan umrah dengan yang baik, Allah bagi kepada dia Khaybar. Dalam masa dapat Khaybar tu Allah janji banyak perkara yang Allah akan bagi lagi. Semua itu berkisar dengan makna sanggup berhijrah fi sabilillah. Jadi Allah kalau beritahu dalam ayat ni, siapa yang sanggup berhijrah fi sabilillah, dia akan jumpa, dia akan dapati di bumi Allah yang luas itu muraghamat, tempat-tempat kathira yang luas, tanah yang luas. Yang kedua, bukan saja tanah yang luas, wasa'atan, rezeki yang melimpah ruah. Wasa'atan ni dua terjemahan. Rezeki duniawi, yang kedua rezeki ukhrawi. Rezeki duniawi, yang kedua rezeki ukhrawi. Rezeki ukhrawi ialah dia akan dapat keluasan rezeki daripada banyak lubuk. Yang kedua, dia dapat banyak peluang untuk menyebarkan agama kerana berada di luar kawasan dia. Yang orang lain ramai lagi berbanding tempat dia. Tempat dia 1000 orang, tempat lain luas lagi, ramai lagi. Jadi keluasan yang begitu luas untuk dia sebarkan agama, dan keluasan yang begitu luas untuk dia cari lubuk rezeki. Dua-dua tu ada dalam tafsir. Dalam Jalalain, sa'atan dia kata terjemah rezeki duniawi. Dalam syarah Jalalain dia kata adalah rezeki luasnya penyebaran agama. Sebenarnya dapat tanah ke, dapat rezeki ke, itu perkara kedua. Yang pentingnya dalam hijrah itu ada redha Allah. Wa man yakhruj min baitihi, dan siapa sanggup keluar daripada rumahnya, muhajiran ila Allah wa rasulihi, berhijrah untuk mendekati Allah dan Rasul. Itu tajuk sebenar. Summa yudrikuhul mautu, kemudian datang ajal sebelum sampai ke tempat hijrah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, telah sabit pahalanya akan diberi oleh Allah. Pahala tetap sabit. Tempat tak sampai tapi pahala telah sampai. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Kita akan sambung balik. Assalamualaikum. Peraturan yang ke-10 ialah cara berjemaah semasa ketakutan dan cara sembahyang ketika musafir. Oleh kerana tajuk jihad, tuntutan bagi jihad kadang-kadang waktu terpaksa bermusafir untuk melawan, untuk mempertahankan Islam, untuk melawan musuh dan mempertahankan Islam. Terpaksa mereka keluar musafir. Apabila keluar musafir, satu keringanan Allah bagi kepada hamba umat akhir zaman, ringkaskan sembahyang daripada 4 menjadi 2. Qasar, maknanya pendek.
Pendek hanya berlaku kepada sembahyang 4. Tidak berlaku kepada sembahyang yang 3 atau kedua. Ia merupakan sedekah Allah Ta'ala kepada hamba. Dalam sebuah hadis tentang sembahyang qasar ni, Nabi kata, sadaqatun, suatu sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan kepada hamba, maka wahai hamba, terimalah sedekah Allah. Mana sembahyanglah sekadar 2 rakaat daripada 4 itu sudah memadai. Cuma mazhab Hanafiyah kepada qasar ni, mereka memberi makna wajib. Manakala mazhab lain, mazhab Syafi'iyah, dalam qasar memberi makna sunnah. Berbanding dengan sembahyang tamam, sembahyang qasar lebih afdal. Hanafiyah pula, sembahyang qasar wajib, sembahyang tamam tidak sah. Jadi musafir berhajat pada berhajat kepada persiapan dan juga kepada kelonggaran. Kerana safar itu sendiri qit'atun, secebih daripada kesusahan. Kerana meninggalkan keselesaan dan meninggalkan kebiasaan. Jadi untuk mereka itulah Allah Ta'ala bagi kelonggaran sembahyang berjemaah, tapi dengan cara-cara tidak seperti biasa. Sembahyang berjemaah dengan cara-cara tidak seperti biasa. Jadi peraturan sembahyang. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu keluar bermusafir di permukaan bumi untuk berjihad dan sebagainya, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu an taqsuru minas salah, kamu memendekkan sembahyang 4. Kamu memendekkan sembahyang 4 daripada 4 jadi 2. Mazhab Hanafi wajib, mazhab Syafi'i sunnah. In khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, ini dia panggil in jumlah syartiyah ittifaqiyah. Maknanya sekiranya kamu bimbang dan takut kepada kafir musuh itu, takut kepada serangan mereka. Sebab biasanya bila kamu keluar untuk melawan musuh, mungkin musuh akan berada di mana-mana. Jadi ringkaskanlah sembahyang. Tapi apabila musuh sudah tidak ada, Nabi kata sedekah daripada Allah, tidak perlu sembahyang lebih. Jadi in khiftum, sekiranya kamu bimbang dan takut diserang oleh musuh yang kafir itu. Kenapa? Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya golongan yang ingkar, mereka itu khasnya kepada kamu musuh yang sangat jelas nyata. Dia akan ganggu bila-bila masa, tak kira di mana. Kamu buat ibadat ke atau kamu berada keadaan apa saja, dia musuh akan ganggu kamu. Sembahyang khauf juga diajar oleh Allah dengan cara berjemaah. Cara berjemaah ni ada peraturan dia. Wa idza kunta fihim, apabila kamu pemimpin, iaitu Nabi berada di kalangan mereka, maka pemimpin akan jadi imam. Untuk supaya jemaah sentiasa patuh. Sebab di sudut sembahyang asing-asing pun tak apa, berjemaah asing-asing khemah masing-masing. Kalau kira apa masalahnya? Di sini apabila jihad maksud daripada kepatuhan. Jadi dalam sembahyang pun kena satu imam atas dasar kepatuhan. Kalau pecah-pecah kepada banyak imam, jadi masing-masing kepala masing-masing. Kalau tarbiyah begitu cara dia, maka kepatuhan kepada satu ketua akan jadi daif, akan jadi lemah. Jadi untuk supaya pastikan imam satu orang, gini kena buat. Lebih-lebih lagi pada masa berlakunya Nabi jadi imam. Siapa nak jadi imam? Ganti Nabi. Jadi Allah Ta'ala beritahu, satu jemaah dengan banyak makmum itu lebih baik
berbanding dengan banyak jemaah dengan sedikit makmum. Jadi wa idza kunta fihim, apabila kamu berada di kalangan mereka, fa aqamta lahumus shalah, kamu akan dirikan sembahyang berjemaah sama mereka. Caranya buat dua kumpulan dengan imam yang sama. Buat dua kumpulan imam yang sama. Satu kumpulan jaga musuh, satu kumpulan sembahyang separuh daripadanya. Kalaulah sembahyang qasar 2 rakaat, rakaat pertama satu kumpulan, rakaat kedua satu kumpulan lain. Imam yang sama. Itulah cara. Jadi faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, bangun dulu satu puak daripada semua mereka itu bersama kamu. Maknanya bangun dulu satu puak, satu kumpulan daripada semua mereka bersama kamu. Manakala satu puak lagi berhadapan musuh, berhadapan dengan musuh. Cuma yang bangun bersama kamu untuk sembahyang, waliyakhudhu aslihatahum, diambillah, bawa bersama alat senjata mereka. Yani apabila perlu, dalam keadaan begitu pun dia boleh berperang. Fa idza sajadu, apabila kumpulan pertama sudah sujud untuk satu rakaat, katakanlah, ataupun untuk 2 rakaat. Kalau musafir 1 rakaat, kalau tak musafir biasalah. Jadi apabila mereka sudah sujud kumpulan pertama, maka mereka pun bangkit dan pergi ganti. Waliyakunu min waraikum, maka dia pergilah ganti menjadi pengawas di belakang kamu. Maka dia sudah dapat 1 rakaat dan sujud bersama kamu, maka dia bangun dan pergilah dan jadi pengawas di belakang kamu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, satu kumpulan yang tak sembahyang lagi, datanglah dia. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datanglah satu kumpulan lagi, lam yusallu, yang masih tak sembahyang, falyusallu ma'ak, dia pula sembahyang bersama kamu. Dia pula sembahyang bersama kamu 1 rakaat lagi itu. Mana rakaat pertama satu kumpulan, rakaat kedua satu kumpulan. Imam yang sama, kumpulan saja berbeza. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, dan mereka kena ambil dia kena ambil langkah berjaga-jaga. Apa saja keadaan dia semayang ni. Wa aslihatahum, dia kena ambil juga alat senjata bersama. Alat senjata bersama, alat senjata yang dikira sesuai untuk bersama. Untuk bersemayang yang tidak untuk bersama dia semasa semayang yang mudah untuknya guna. Jadi waliyakhudhu hidrahum, hendaklah mereka itu ambil langkah berjaga-jaga dan ambil senjata bersama-sama, senjata yang sesuai untuk bawa bersama dalam semayang. Senjata dia ada 2 jenis, satu yang berat, satu yang biasa. Kenapa semayang berjemaah dalam masa peperangan? Pertama ialah supaya kesemua imam atau makmum jaga syariat dalam apa suasana, sebab yang menolong dan membantu Allah. Yang kedua, supaya dalam jaga syariat agama, Allah bagi kepada kita suatu cara untuk jaga musuh. 2 dalam 1. Jaga syariat, sembahyang, jaga musuh. Ini dia panggil sembahyang khauf. Jaga syariat, jaga musuh. Kenapa kena buat begini? Kerana musuh dia fikir waktu yang sesuai untuk buat serangan. Bagi mereka, kelemahan musuh itulah serangan. Kalau duk serang musuh yang masih gagah, maka tak akan menang. Dia akan cari masa musuh tu daif, musuh tu lalai. Serangan biasanya belum subuh. Musuh semua sedang nyenyak tidur. Masa makan, termasuk masa sembahyang. Jadi semua peperangan berlaku ialah dengan cara tengok kelemahan musuh. Ataupun apa-apa perlawanan pun untuk mengalahkan regu, kena tengok kelemahan. Jadi musuh dia perhati dalam orang Islam ni, waktu kelemahan dia ialah waktu bila dia sembahyang. Dia tak fikir benda lain, dia fikir Tuhan dia. Allah ajar cara. Allah ajar cara 2 dalam 1. Jaga syariat, jaga musuh. Jadi jumlah ta'liliyah. Waddal ladhina kafaru,
berkeinginan, sungguh orang-orang yang ingkar. Lau taqulun, kalaulah kamu lalai saja, berkeinginan, sungguhlah musuh, lau taqulun, kelalaian kamu, an aslihatikum, daripada memegang senjata, wa amti'atikum, daripada memegang dan menjaga alat-alat keperluan. Lalai daripada perkara itu, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, lalu mereka terus akan menyerang ke kamu sekaligus. Jadi kelang kabutlah kamu. Ini cara peperangan. Jadi musuh akan tengok lemah di mana. Masa lemah itulah serangan dia akan buat. Jadi lemah bagi mereka ketika kamu asyik beribadat, ataupun tawajuh, khusyuk beribadat sehingga tidak fikir kepada musuh. Jadi Allah ajar cara. Wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin, dan tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk mengambil bersama alat senjata semasa sembahyang jika kamu ada gangguan min matarin, sama ada kerana hujan, au kuntum marda, atau kamu jatuh sakit. Tak menjadi kesalahan antadau aslihatakum, untuk meletak dengan tidak mengambilnya senjata-senjata ringan kamu dalam masa sembahyang. Walaupun begitu, wa khudhu hidrakum, ambillah langkah berjaga-jaga sentiasa terhadap musuh kamu. Innallaha a'adda lil kafirin 'adzaban muhina, sesungguhnya Allah Taala menyediakan kepada golongan ingkar itu azab yang menghinakan. Maknanya Allah Taala sediakan azab berupa peraturan duniawi sebelum hukuman ukhrawi. Allah Taala sediakan azab ni, maknanya cara-cara duniawi pun Allah telah ajar untuk orang kafir. Fa idza qadaytumus salata, maka bila kamu selesai saja sembahyang fardu, fadhkurullah, maka kamu jangan lalai, ingat juga kepada Allah. Ya ma wa qu'udan wa ala junubikum, pada apa saja suasana, berdiri, duduk atau baring, ingat selalu kepada Allah, atau ingat sentiasa kepada Allah. Fa idza tama'nantum, apabila kamu dapati aman daripada serangan musuh, faqimus shalah, maka dirikanlah solat seperti biasa, dengan cara biasa, tidak lagi cara khauf. Kerana apa? Kerana sembahyang adalah suatu ujian daripada Allah. Kalau tidak diganggu oleh musuh, dia adalah suatu ujian, kena buat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sembahyang itu yang difardukan ke atas mukmin pada waktu yang ditetapkan. Kerana jaga waktu yang ditetapkan itu adalah ujian. Tidak mengikut waktu yang dikehendaki oleh pelaku amalan. Allah tetap waktu. Bukan bebas serah kepada pelaku sembahyang, ataupun bebas kepada orang yang sembahyang. Nak sembahyang bila-bila pun boleh, tidak. Kalaulah nak sembahyang bila-bila pun boleh, tiada arti ujian. Tidak ada maksud lagi kepada maksud ujian. Jadi ujian adalah maknanya kena tetap ikut peraturan Allah. Ayat seterusnya mengenai tarik kepada kita lagi. Kadang-kadang dalam peperangan kita akan rasa lemah apabila kita mengalami luka. Kita mengalami luka, kita akan rasa lemah semangat. Allah Ta'ala beritahu dalam peperangan, suatu perkara yang penting adalah lawan orang kafir, lawan musuh. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi, jangan kamu rasa lemah semangat untuk mengejar musuh. Sebab maksud peperangan nak mengalahkan musuh, nak melemahkan musuh, sebab musuh mengganggu agama. Dia mengganggu agama. Jadi dalam masa kita berperang, kita akan mengalami kesusahan, luka dan sebagainya. Tapi maksud asal adalah nak mengalahkan musuh daripada gangguan mereka. Jadi wala tahinu, janganlah pula kamu rasa lemah semangat pada mengejar musuh, sebab maksud adalah untuk melemahkan mereka. In takunu ta'lamun, sekiranya kamu rasa kamu rasa sakit kerana luka. In takunu ta'lamun, sekiranya kamu rasa sakit kerana luka, atau menderita kerana letih, penat, bukan kamu saja, fa innahum ya'lamun,
maka sungguhnya mereka juga rasa letih, rasa penat. Mereka juga menderita, mengalami kesakitan, merasakan juga kepenatan. Mereka juga sakit kerana luka. Kama ta'lamun, sama seperti kamu. Cuma bezanya luka mereka itu untuk duniawi, tidak dibalas pahala. Wa tarjuna minallah, kamu dalam luka-luka ini kamu berharap pada pahala Allah. Ma la yarjun, yang mana mereka tidak dapat mengharap seperti ini. Sepatutnya oleh kerana luka ni ada pahala besar, kamu lebih sabar. Sebab mereka luka-luka saja, pahala-pahala pun tidak ada, sebaliknya kemurkaan. Oleh kerana kamu ada pahala, kamu sepatutnya lebih bersemangat. Berbanding dengan mereka yang luka, mereka tidak dijanjikan sembarang pahala. Jadi jika mereka boleh sabar, kamu patut lebih-lebih lagi boleh sabar, kerana di samping luka ada pahala. Mereka ada luka berserta ada dosa dan juga kemurkaan. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lagi Maha bijaksana. Peraturan seterusnya ialah sebagaimana kita berusaha menghalang kejahatan zahir orang kafir, begitu juga pada tajuk ni, pada peraturan ni, kita kena menghalang kejahatan batin orang kafir. Batin orang kafir. Kejahatan zahir dia nak lawan kita. Kita lawan cara zahir. Kejahatan batin dia ialah dia cuba buat perkara-perkara yang menyesatkan kita. Perkara-perkara yang menyesatkan kita, iaitu dengan disebarnya ilmu-ilmu sesat, dengan diracuni fikiran orang Islam dengan pahaman-pahaman salaf. Yang paling besar sekali syirik pada Allah. Sebab itulah menyebabkan kita dengan mereka bertembung. Kita tauhid, mereka syirik. Jadi kejahatan-kejahatan batin ni pun jangan diperkecilkan, kerana daripadanya lah berlakunya kejahatan yang zahir. Mana peperangan berlaku akibat daripada kita biarkan mereka syirik. Syirik lama-kelamaan sampai sanggup berperang. Seperti mana apa yang berlaku pada masa Nabi kita SAW. Nampak begitu saja syirik. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semua tu ekoran pada syirik. Sampai tahap begitu sekali. Jadi kedua-dua kejahatan ni kena lawan. Kejahatan zahir melalui peperangan, kejahatan syirik yang batin melalui ilmu. Yang ni kena sebar ilmu. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Peraturan di segi menyebarkan ilmu untuk melawan kejahatan batin musuh. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, bahawa kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang sempurna, yang ada dalam itu kebenaran. Dengan sebenar. Kami telah turunkan kepada kamu kitab yang lengkap dengan sebenar. Tujuan, litahkuma bainan nasi bima araka Allah, supaya kamu dapat buat keputusan di kalangan manusia sebagaimana diajarkan oleh Allah, bukan akal kamu. Sini araka ni ajar, sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada kamu melalui kitab, tidak sebagaimana kamu guna akal kamu semata-mata. Itulah beza kitab Allah dengan akal. Berarti orang kafir dia tidak ada kitab wahyu, dia pun ada mahkamah, dia ada peraturan tu, peraturan ni, daripada awal hingga akhir dia semua ada peraturan. Tapi peraturan dia bi'aqlihim, dengan akal mereka. Peraturan kita bima arana Allah, dengan sebab Allah ajar kita. Itu cara dia. Jadi kitab adalah ajaran Allah supaya kita jalankan peraturan yang ada daripadanya. Orang kafir dia tidak ada kitab Allah, dia ada akal semata-mata. Jadi supaya kamu membuat keputusan di kalangan manusia bima araka Allah, dengan cara yang Allah ajar kamu. Dalam tafsir Jalalain dia terjemah araka dengan makna allamaka fihi. Bima araka Allah bima allamaka fihi, dengan ilmu wahyu, cara yang Allah Taala ajar kepada kamu di dalamnya, di dalam kitab. Oleh kerana itu, wala takun lil khainina khasima, janganlah pula kamu menjadi pembela kepada orang yang khianat, yang menggunakan akal semata-mata, tidak kita.
Orang yang menggunakan akal ketepikan kitab, orang ni khianat Allah. Jadi wala takun lil khainina khasima, dan janganlah pula kamu jadi diri kamu khasima, pembela lil khainin, kepada golongan yang khianat. Yang ketepikan kitab guna akal semata-mata. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah sekiranya ada terlanjur atau kesilapan. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum, janganlah kamu membela orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan nathiman, sesungguhnya Allah tidak suka manusia yang khianat lagi berdosa. Manusia yang khianat lagi berdosa. Yastakhfuna minan nas, mereka hanya bersembunyi daripada diketahui oleh manusia. Wala yastakhfuna minallah, mereka tak mampu nak bersembunyi daripada Allah. Yakni mereka hanya bersembunyi daripada manusia, dan mereka tidak bersembunyi daripada Allah. Sedangkan wahwa mahum, sedangkan Allah bersama mereka. Yakni ilmu Allah Ta'ala tahu tentang mereka. Lebih-lebih lagi, id yubayyitu, ketika malam hari yang mereka buat rancangan jahat, ma la yarda minal qawli, mengatakan sesuatu yang tidak ada keredaan, mengatakan sesuatu yang tidak ada keredaan daripada Allah tentangnya. Ayat ni sebenarnya ada satu peristiwa. Satu orang munafik, dia mencuri baju besi jiran dia. Tapi dia ambil baju besi itu, dia sembunyi terlebih dahulu di rumah Yahudi. Apabila sahabat Nabi, jiran munafik itu tahu barang dia hilang, maka dia dapati selepas pada dicari-cari, jumpa di rumah Yahudi. Jadi keluarga pencuri yang munafik ni mengadu pada Nabi supaya potong tangan Yahudi. Yahudi tak tahu menahu, sebab semuanya rancangan jahat dia. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat ini memberitahu bahawasanya semua ni adalah tindak tanduk kamu yang khianat. Buat salah, tuduh orang lain. Lalu munafik tu lari ke Mekah, mati sana. Dan turunnya ayat ni nak memberitahu manusia kadang-kadang dia begini teruk. Buat salah, dia tuduh orang. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Ta'ala tak ada apa yang mereka lakukan, ilmunya meliputi segala-gala. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Beginilah kamu sanggup membela mereka-mereka yang munafik ini semasa hidup dunia. Oleh kerana penampilan zahirnya Islam, dia munafik, membela seolah-olahnya Yahudi yang bersalah. Jadi kamu ada rancangan untuk menghukum Yahudi yang tidak bersalah. Dan semua itu adalah khianat daripada munafik. Jadi kalau kamu membela Yahudi, membela munafik kerana buat tindakan menuduh Yahudi mencuri, faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah, maka siapa yang akan membela mereka pula pada hari kiamat. Dunia ni mungkin ada jalan, tapi di akhirat siapa yang akan membela mereka? Amma yakunu alaihim wakila, atau siapa yang akan menjadi penjaga mereka pada hari kiamat. Targhib kepada taubat. Mungkin perkara-perkara ini berlaku tanpa diduga dan tanpa disedari. Setelah diketahui munafik adalah sebenarnya yang khianat, dituduh Yahudi mencuri, maka sekiranya berlaku kesilapan, kena bertaubat. Wa man ya'mal su'an, dan siapa yang melakukan kejahatan, wa au yadhlim nafsah, siapa yang melakukan kejahatan yang melibatkan orang lain, pertama, au yadhlim nafsahu, ataupun dia melakukan kejahatan hanya menzalimi diri sendiri, tidak melibatkan orang lain. Dua-dua kemungkinan.
Jadi pertama, siapa yang melakukan kejahatan yang melibatkan orang lain ataupun menzalimi dirinya sahaja, yakni tidak melibatkan orang lain, tapi kedua-dua tu dikira salah, thumma yastaghfirillah, kemudian dia cepat-cepat beristighfar, minta ampun kepada Allah, nescaya yajidillahu ghafurur rahimah, dia akan dapati Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Taubat perkara yang wajib. Wa man yaksib ithman, siapa yang melakukan dosa, dan siapa yang melakukan dosa, fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi, sebenarnya dia melakukan dosa untuk dia tanggung sendiri, untuk dia tanggung sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa man yaksib khati'atan, siapa yang melakukan dosa kecil, au ithman atau dosa besar, summa yarmi bihi, kemudian dia buat tuduhan dosa itu dibuat oleh orang yang bebas daripada dosa. Maknanya dia buat dosa kecil atau dosa besar, dia yang buat. Cuma yarmi bihi, dia menuduh dosa itu dibuat oleh orang yang bariannya orang yang bebas, yang tak bersalah. Dia buat tuduhan kepada orang tu. Faqadih tamala, maka sesungguhnya dia sudah memikul buhtan, satu pembohongan. Maknanya kesalahan pembohongan, wa ithman mubina, dan dosa yang jelas nyata. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu, dan kalaulah tidak kurniaan Allah kepada kamu dengan memberi jalan untuk bertaubat, dan rahmatnya dengan menerima taubat, nescaya tindak tanduk munafik ini membahayakan kamu. Nescaya tindak tanduk munafik ini membahayakan kamu. Jadi jumlah jawab laula mahzuf. Jadi kalaulah tidak kurniaan Allah kepada kamu dengan memberi taufik bertaubat, dan kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala menerima taubat, nescaya munafik-munafik itu membahayakan kamu. Kenapa? Kerana jumlah takliliyah tentang sifat munafik. Kerana golongan munafik ini, lahammat ta'ifatu minhum, betul-betul mereka berkeinginan, betul-betul satu puak daripada munafik ini berkeinginan ayyudilluka, nak menyesatkan kamu. Daripada tidak tanduk dia tu, dia nak menyesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum, sebenarnya mereka tidak menyesatkan mereka diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka tidak boleh membahayakan kamu walaupun sedikit. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba, dan Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu kitab yang sempurna lagi lengkap, wal hikmah, dan hikmah, iaitu hadis, yakni wahyu ghairu matlu. Alkitab wahyu matlu, manakala hikmah wahyu ghairu matlu, yakni kefahaman. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu, dan Allah mengajar juga kepada kamu perkara-perkara yang kamu tidak tahu kecuali dengan perantara wahyu. Kecuali dengan perantara wahyu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah kurniaan Allah kepada kamu begitu sekali besar. Begitu sekali besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina, وبمحمد النبي ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.